Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak sambung balik pelajaran kita iaitu bab 5 genetik. Okay. Hari ini cikgu nak terangkan tentang pembahagian sel yang kedua iaitu meiosis. Okay. Sebelum ni kita dah belajar tentang mitosis. Hari ini cikgu akan terangkan tentang meiosis. Meiosis juga salah satu daripada pembahagian sel, proses pembahagian sel. Okay, meiosis proses apabila sel membahagi menjadi empat sel anak. Dia menghasilkan 4 sel anak. Kalau mitosis sebelum ni dari 1 jadi 2. Tapi kalau meiosis dari 1 dia akan menghasilkan 4. Okay. Tapi sel anak dia tidak seiras. Tidak seiras. Setiap satu ini berbeza. Okay. Dan setiap satu mengandungi separuh sahaja bilangan kromosom sel induk. Okay. Kalau mitosis, sel induk ada 46 kan? Okay, jadi anak pun dapat 46. Bukan anak yang baby, bukan sel anak. Okay. Kalau meiosis, induk 46, sel anak akan dapat separuh sahaja iaitu 23 sahaja bilangan kromosom. Okay. Meiosis berlaku di mana? Meiosis berlaku dalam organ pembiakan. Organ pembiakan manusia, kalau lelaki di testis, kalau perempuan di dalam ovari. Okey. Di situ berlakunya meiosis. Kenapa berlaku di situ? Kenapa berlaku dalam organ pembiakan? Kerana meiosis untuk menghasilkan gamet. Menghasilkan gamet. Gamet tu apa? Gamet itu ialah sel pembiakan, sperma dan ovum. Jadi meiosis ini untuk menghasilkan sperma dan ovum. Okay, jadi dia berlaku di dalam testis dan di dalam ovari. Okey, kalau dekat tumbuhan pula, meiosis berlaku dalam enter, ni organ jantan, dan ovari, organ tumbuhan betina. Okey, ada peringkat-peringkat dalam meiosis. Okey, sebelum tu kita tengok dulu soalan. Soalan cikgu akan bagi soalan terus dalam video ni, kamu terus jawab. Kamu jawab nanti selepas habis tengok video, kamu terus jawab. Okey, kita tengok dulu soalan. Ada 10 soalan. Okey. Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan meiosis? Apakah yang dimaksudkan dengan meiosis? Okey. Soalan 2. Di manakah berlakunya meiosis? Tadi cikgu dah terang. Soalan 3. Apakah yang terhasil daripada proses meiosis? Okay, tadi cikgu ada sebut. Dan soalan 4. Berapakah sel anak yang terhasil daripada proses meiosis? Okay, nanti cikgu akan sambung lagi soalan. Kita ada 10 soalan hari ini. Okay. Meiosis ada 2. Okay. Meiosis 1 dan meiosis 2. Kamu boleh tengok buku teks kamu, muka surat 80. Okay. Meiosis ada 2. Meiosis 1 dan meiosis 2. Kalau mitosis ada 1 saja. Okay. Meiosis
1 dan meiosis 2. Okay. Meiosis 1 ada 4 fasa. Profasa 1, kena tulislah kat belakang 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Ni tak nampak ni. Okey. Meiosis 2 juga ada 4 fasa. Profasa 2 sama, cuma dia ada 2 kat belakang. Metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okay, meiosis 1. Okey, meiosis 1. Profasa 1. Apa berlaku pada profasa 1? Apa berlaku pada sel? Okey, kromosom memendek dan menebal dan jelas kelihatan. Kromosom homolog berpasangan. Apa maksud kromosom homolog berpasangan? Dia duduk dalam berpasangan. Dia duduk berpasang-pasang. Ini dipanggil kromosom homolog. Kalau ini kromosom sahaja ataupun kromatik beradik. Kromatik satu. Sekarang 2 ni kromosom atau kromatik beradik. Kalau duduk macam ni berpasang, ini nama dia kromosom homolog. Okey. Jadi pada profasa 1 dia duduk dalam keadaan homolog, berpasang-pasang. Okey, pindah silang berlaku. Dekat sini dia ada bersentuhan antara 2 kromosom, bersentuhan dan bersilang. Okey, inilah disebut pindah silang. Kenapa disebut pindah? Kenapa disebut silang? Okey, pindah kerana bila dia bersilang, dia pindahkan maklumat genetik DNA. Maklumat genetik dia pindah. Okey, yang biru bagi dekat putih sikit, yang putih bagi dekat biru sikit. Okey, dia pindah. Kenapa disebut silang? Sebab dia bersilang. Okey, jadi itu maksud pindah silang. Maksud pindah silang ialah pertukaran maklumat genetik antara pasangan kromosom homolog. Jadi biru bagi dekat putih separuh, putih bagi dekat biru separuh. Jadi macam ni. Kamu tengok kaki dia, ada putih sikit, ada biru sikit. Sebab dia pindahkan maklumat genetik. Okay. Kemudian metafasa. Okay, bila dia dah pindah silang, kemudian metafasa pun berlaku. Kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Sama dengan mitosis, tapi dia tersusun secara homolog, berpasang-pasang. Kalau mitosis, dia tidak berpasang. Okey. Tapi kalau meiosis, dia tersusun berpasang-pasang secara homolog. Sebab tu dia tulis kromosom homolog. Okey. Sekejaplah, cikgu reload balik masalah dengan buku teks kamu. Okey. Kita tengok balik. Nampak metafasa 1 dia tersusun secara berpasang. Video ni masalah sikit lah dengan laptop cikgu hari ni, tapi kamu masih boleh tengok dan boleh faham. Okey, kemudian anafasa. Okey,
Kromosom homolog berpisah. Berpisah. Sekarang dia dah berpisah dah. Tadi dia berpasang. Okay. Satu pergi ke kutub satu lagi, satu pergi ke kutub yang sebelah lagi. Okay, kemudian telofasa, sitoplasma. Sitoplasma yang warna pink ni. Yang kat dalam semua pink ni, ini ada sitoplasma. Sitoplasma pula membahagi. Maka jadilah dua sel anak. Okey. Kemudian yang dua tadi, dah jadi dua kan? Yang dua tadi, okey, satu, dua. Yang dua tadi masuk ke meiosis dua. Dia tak habis lagi. Dia ada peringkat yang kedua iaitu meiosis dua. Okey. Kedua-dua ini akan ini profasa lah. Profasa 2, gentian gelendong terbentuk balik. Okey. Metafasa dia tersusun di satah khatulistiwa. Sekarang dia dah bukan kromosom homolog dah. Dia dah terpisah waktu meiosis 1. Okey, sekarang kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Gentian gelendong melekat pada sentroma. Okey. Kemudian anafasa 2. Ditarik. Okey. Sekarang barulah kromatik kembar berpisah. Sama macam mitosis. Okey, ditarik ke kutub bertentangan. Kemudian masuk ke telofasa 2. Sitoplasma membahagi. Maka jadilah 2. Ini jadi 2. Okay, yang ini jadi 2. Yang ini jadi 2. Okay, sekarang dah berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, sekarang dah jadi 4. Ulang balik. 1, 2, 3, 4. Sebab itulah meiosis menghasilkan 4 sel anak. Sebab dia ada 2 peringkat. Meiosis 1 dan meiosis 2. Dan sel anak ini dah tak sama dah dengan induk. Kalau kamu tengok di sini, dia ada warna biru dan dia ada warna putih separuh biru. Tak sama dah dengan induk dia. Mana induk dia? Ini induk dia. Induk dia tadi 2 biru, 2 biru, 2 putih. Okey. 2 biru, 2 putih ada 4. Sekarang tinggal 2 saja. 1 biru, 1 putih. 1 putih ni pun separuh dia warna biru. Yang ni pula 1 putih, 1 biru campur. Jadi dia dah tak sama dah dengan yang awal tadi. Sebab tu dia kata sel anak tidak sama dan tidak seiras dengan sel induk. Kemudian bilangan kromosom adalah separuh. Tadi ada 4, induk ada 4. Sekarang tinggal 2. Jadi separuh. Jadi induk, ini yang ditunjuk 4. Sebab sebenarnya di dalam ini ada ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sebenarnya ada 46. Jadi takkanlah dia nak lukis 46 kan. Okey. Jadi itu yang berlaku. Okey, dalam sel anak akan dapat separuh iaitu 23. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok soalan. Okey, soalan. Tadi soalan 4. Okey, sekarang soalan 5. Adakah sel anak yang terhasil daripada proses meiosis seiras? Seiras dengan apa? Seiras dengan induk. Adakah sel anak yang terhasil dalam proses meiosis ini seiras dengan induk? Tadi cikgu dah bagi tahu. Soalan 6. Pada tumbuhan, di manakah meiosis berlaku? Apakah berlaku sewaktu pindah silang tadi? Kemudian, apa itu kromosom homolog? Dan soalan 9. Pada meiosis 1 atau meiosis 2, kromosom homolog berpisah, meiosis 1 ke meiosis 2? Dan soalan 10. Jika meiosis tak berlaku, apa jadi dengan manusia? Okey. Cikgu nak tunjukkan sedikit video lah macam mana supaya kamu nampak proses meiosis. Okey. Ini meiosis 1 profasa.
Okey, kromosom memendek dan menebal. Okey, itu di tengah ada centromere. Okey, sekarang dia berpasang secara homolog. Okey. Kemudian ada pindah silang. Okey, ada pindah silang. Okey, pindah silang. Pertukaran bahan genetik. Okey. Okay, pertukaran bahan genetik. Ini berlaku dalam nukleus lah. Ini berlaku dalam nukleus. Semua ni berlaku dalam nukleus. Kemudian gentian gelendong mula terbentuk. Gentian gelendong melekat pada centromere. Ini metafasa 1 lah. Dia tersusun pada satah khatulistiwa tengah dalam keadaan berpasang. Kemudian gentian gelendong menarik kromosom homolog tadi berpisah. Ini pada anafasa 1. Okey. Telofasa dia pun terpisah. Sitoplasma terpisah. Jadilah 2 sel. Kemudian 2 sel ini akan memasuki peringkat yang kedua iaitu meiosis 2. Okey, dia masuk kepada profasa 2. Gentian gelendong terbentuk sekali lagi. Okey. Melekat pada centromere. Gentian gelendong melekat pada centromere. Kemudian masuk kepada metafasa, dia tersusun di satah khatulistiwa. Sekarang dia tersusun dalam keadaan kromatik beradik. Okey, kemudian anafasa terpisahlah kromatik beradik tadi. Okey, anafasa 2. Okey, kemudian sitoplasma membahagi pada telofasa. Maka jadilah 4 sel. Okey, maka jadilah 4 sel. Itu ada 2 peringkat meiosis. Meiosis 1 jadi 2, meiosis 2 jadi 4. Jadi adalah 4 sel. Sel ini sel apa? Inilah sel gamet. Sel gamet tu apa? Sperma dan juga ovum. Okey, itu saja. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini iaitu tentang meiosis. Okey, nanti jawab soalan yang cikgu berikan dalam video.